Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cornelia Joanis. Nombor matrix di 2018-2008-5088. Baiklah, pada hari ini saya ingin menceritakan tentang satu cerita, iaitu Arnab dan Kura-Kura. Pernah dengar tak cerita ni? Jom saya ceritakan. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan tebal, terdapat seekor arnab yang sangat angkuh dan bongkak. Dia terkenal kerana sering memperlekehkan binatang-binatang yang lain di dalam hutan itu. Dia sering membuat masalah ke mana sahaja dia pergi. Pada suatu hari, arnab yang kebosanan mencari mangsa usikannya. Dia begitu bosan kerana sudah sehari dia tidak mengganggu binatang-binatang lain kerana mereka menghindarkan diri darinya. Walaupun terkadang berselisih dengan harimau dan beruang, namun dia tidak berani mengganggu mereka. Dia hanya berani mengganggu binatang-binatang yang kecil dan tidak ganas. Setelah lama berjalan, arnab keletihan lalu merehatkan diri di bawah sepohon pokok yang besar. Dia sudah puas mencari namun tiada satu pun binatang kecil yang dijumpainya. Arnab berasa sangat kecewa. Walaupun begitu, kekecewaan arnab tidak berpanjangan kerana seekor kura-kura muncul dan berjalan ke arah bertentangan dengannya. Arnab terus kembali ceria. "Kau rupanya kura-kura. Aku ingatkan batu tadi." "Yelah, kau kan perlahan sangat berjalan. Manalah aku tahu kau haiwan. Dah dekat ni baru aku perasan," kata arnab sempat menyindir kura-kura. Kura-kura hanya mampu mengeluh. Dia tahu sangat akan perangai arnab. Kura-kura meneruskan perjalanan tanpa berniat untuk menjawab kata-kata arnab. Dia tahu yang dia tidak akan menang bila berperang mulut dengan binatang yang seekor itu. Arnab menggerutkan wajahnya apabila kura-kura kelihatan begitu bersahaja tanpa mempedulikan kata-katanya. "Aku ingatkan kau bergerak perlahan je selama ni. Tapi selain lembab, kau ni pekak juga rupanya. Malangnya nasib kau kura-kura. Sudahlah lembab, pekak pula tu," kata arnab lagi. Sengaja dia berkata begitu untuk menyakitkan hati kura-kura. Kura-kura menghentikan langkahnya. Pandangannya dihalangkan kepada si arnab yang sudah tersengi-sengi puas hati kerana berjaya mengalih perhatiannya itu. "Sudah-sudahlah mengganggu binatang lain, arnab. Kau tak rasa bosan ke asyik menyakitkan hati binatang lain hari-hari?" soal kura-kura sedikit marah. Arnab tertawa menyindir. Soalan kura-kura kedengaran begitu melucukan baginya. "Bosan? Hei, aku lebih bosan kalau tak ganggu korang tahu. Binatang-binatang lemah macam korang ni memang patut dijadikan bahan mainan untuk kami yang lebih kuat dan gagah ni," tempelak arnab kasar. "Kuat dan gagah? Hahaha, badan macam ni dikatakan kuat dan gagah? Memang perasan betul lah kau ni arnab. Yang boleh dikatakan gagah tu harimau," sindir kura-kura berani. Dia tahu kalau arnab memukulnya sekalipun, dia tidak akan berasa sakit kerana cengkerang di belakangnya sudah cukup keras untuk dijadikan perisai melindungi tubuhnya. Arnab merengus marah. Kura-kura tersenyum melihat perubahan wajah bongkak arnab. Dia yakin yang binatang itu sangat marah sekarang, namun dia sedikit pun tidak berasa takut. "Kurang ajar kau kura-kura. Dah pandai menjawab ya? Sekurang-kurangnya aku pantas berlari. Apa kau ada?" marah arnab. Mahu saja dia menjungkit leher kura-kura, namun disabarkan hatinya. Kura-kura ketawa perlahan. "Aku memang tak pantas berlari, tapi aku boleh hidup dua alam. Aku boleh hidup kat darat, tapi aku juga boleh hidup kat air. Kau dapat? Lagi satu,
Kalau hujan lebat sekalipun, aku tak perlu susah-susah cari tempat berlindung tahu. Aku boleh je masuk dalam jengkerang aku ni. Dah selamat. Kau ada, balas kura-kura sinis, lalu kembali meneruskan perjalanannya sambil bernyanyi riang-ria. Lapang hatinya kerana berjaya mengenakan Harnab hari ini. Arnab masih tidak berpuas hati dengan kura-kura. Apa kata kita berlumba kura-kura? Saja aku mau bersaing dengan kau. Tak apalah Arnab, jawab kura-kura ringkas. Tak kira kura-kura, kau mesti berlumba dengan aku juga besok. Aku tunggu dekat tebing sungai sana. Kata Arnab tidak mempedulikan kata-kata kura-kura. Keesokan harinya, seluruh rimba datang untuk menyaksikan perlombaan antara Arnab dan kura-kura itu. Dengan kancil menjadi pengadilnya, perlombaan yang dijadwalkan bermula dari tebing sungai, mengelilingi rimba dan tamat di tebing sungai kembali. Perlombaan itu dimulakan di tengah-tengah hiruk-pikuk penyokong kedua-dua peserta. Dengan pantasnya, Arnab berlari jauh meninggalkan kura-kura, sedang kura-kura berjalan perlahan-lahan melepasi garisan mula. Setelah beberapa ketika, Arnab pun berhenti di bawah sebatang pokok. Lalu dia memerhatikan kalau-kalau ada kelibat kura-kura di belakangnya. Pasti sudah jauh kutinggalkan kura-kura. Garisan tamat pun dah dekat. Mengantuk pula aku. Baik aku tidur sekejap. Bila aku terjaga nanti, kura-kura pasti belum memotong aku, fikir sang Arnab. Dengan rasa mengantuknya, Arnab pun tidur di bawah pokok tersebut. Tidak lama kemudian, kura-kura pun tiba di pokok tempat Arnab sedang tidur. Dengan tidak mempedulikan Arnab, kura-kura terus berjalan menuju ke garisan penamat. Selepas beberapa ketika, Arnab terjaga dari tidurnya. Dia dengan tergesa-gesa berlari menuju ke garisan penamat. Ish, lama pula aku tidur. Entah-entah sang kura-kura sudah memotong aku, getusnya sendiri. Sesampainya Arnab di garisan penamat, kelihatanlah kura-kura menerima ucapan tahniah dari binatang-binatang rimba yang lain kerana memenangi perlombaan itu. Dengan rasa malunya, Arnab beredar pantas dari situ kerana tewas kepada kura-kura sambil diketawakan para penghuni rimba. Best kan cerita tadi? Banyak pengajaran yang kita boleh peroleh dan dapat melalui Arnab dan kura-kura. Antaranya adalah janganlah kita sesekali memperlekehkan kelemahan orang lain kerana kita sendiri mempunyai kelemahan masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.